Okey, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Mari kita sama-sama mulakan dengan doa. Kita merafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memudahkan urusan kita mempelajari Al-Quran ini sebagai panduan manual kehidupan kita seharian. Doanya apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan mari kita ulang balik kita bercakap, kita berdoa, maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan satu lagi doa, kita minta sesuatu yang perlu ditambah-tambah pada setiap hari, itu yang diajarkan oleh Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ku untuk kami semua ilmu. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sihat Ustaz hari ini. Hari ini lain pula Ustaz ya ceria gembira bersama Al-Quran. Sebenarnya kita buat yang terbaik, harapnya tuan-tuan yang berada di rumah dengan pakaian yang terbaik dengan air sembahyangnya, kita ingin mendapat hadiah Ustaz huda, dan ada kaitan dengan hadiah daripada Allah. Kita ingin sambut, ini bukan sekadar daripada bos ataupun daripada raja, tapi ini daripada raja segala raja, yang kita doakan agar halaman 14 hari ini kita ikut satu persatu memberi hidayah kepada kita agar kita rasa bahawa wah, hari ini saya dapat hadiah barulah. Dan Allah menyatakan dalam surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillah wa birahmatih. Ini adalah kurniaan Allah, ini adalah kasih sayang Allah, itu lebih baik daripada apa yang mereka orang-orang lain kumpulkan, kerana Al-Quran ini adalah tanda kasih sayang daripada Ar-Rahman. Jadi pada hari ini Ustaz, kita akan teruskan, kita mulakan dulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah kita, insya-Allah. Kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, apa khabar? Hari ini bertemu lagi kita, dan surah yang kita selalu bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, sedar ataupun tidak, dalam kehidupan kita ini ada 17 kali kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dalam solat kita Ustaz. Betul. Iaitu suratul Fatihah yang kita baca sahaban waktu dalam kehidupan kita, terutamanya ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sujud, kita rukuk, kita qiyam, kita berdiri, kita bermunajat, kita mohon kepada Allah dalam sujud kita, iaitu suratul Fatihah dalam solat kita. Maka amat penting sekali Ustaz, dan juga tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, suratul Fatihah kita, di samping ia merupakan rukun dalam solat kita, lebih penting lagi kita mudah-mudahan solat kita itu menjadi solat yang bernilai dan kita dapat benar-benar khusyuk Ustaz. Khusyuk. Di antara cara untuk mendapatkan khusyuk itu ialah kita betul ataupun baik bacaan kita Ustaz. Bacaannya dan juga kita memahaminya. Betul Ustaz, masa dia lagi betul bacaannya, betul, itu dia memberi kesan pada hati kita. Okey, jadi mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Dan insya-Allah dalam 7 ayat yang kita nak baca pada hari ini, penekanan yang kita perlu berikan, jika sebelum ni kita kongsikan kalimah ad-dallin contohnya, mak lazim kalimi muthaqqal, hari ini saya nak kongsikan ataupun saya nak tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat semua tekankan atau beri perhatian pada huruf dzal, pada huruf dzal kecil siratal ladzi, bila kita menyebut huruf dzal, lidah kita sedikit keluar, siratal ladzi, alladzi. Kalau tak jadi zai, wallazi, itu zai itu tak keluar lidah. Ini zal kecil, dia keluar lidah sikit. Okey, jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi memimpin bacaan Al-Fatihah. Tuan-tuan yang berada di rumah, kita memberi penekanan pada huruf zal tadi Ustaz ya. Siratal ladzi ya. Itu yang maksudnya jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat ya. An'amta bukan an'amtu, bukan an'amti ya. An'amti anda perempuan ya. Kalau orang kata tapi Allah tu lelaki ke? Bukan. Ini adalah dari segi penerangan di dalam bahasa Arabnya merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah Al-Fatihah yang kita baca sebentar tadi tuan-tuan, kita sebenarnya memohon Allah tunjukkan kita jalan yang diberi nikmat ya. Nikmat inilah yang kita harapkan. Dia nak tahu nikmat ke tak nikmat. Kalau kita sakit hari ini ataupun kita ada kepayahan pada hari ini, kita minta sakit itu cepat-cepat disembuhkan. Kita doakan tuan-tuan ya bersama dengan tuan-tuan di rumah. Kalau katakan ada kepayahan, Allah angkat kepayahan itu ya dengan cara yang nikmat juga. Bukannya kalau katakan ada masalah duit, Allah angkat, lepas tu kena alung pula simbah cat merah. Itu bukan nikmat kan. Itu namanya bala kan. Dimurkai oleh orang-orang dan kita tidak mahu. Itu sebabnya kita berdoa sebentar tadi. Saya tertarik, maaf Ustaz, saya tertarik Ustaz sebut tu nikmat, banyak nikmat. Al-Fatihah tu nikmat. Kita pernah berkongsi dahulu satu surah yang banyak ditanya. Nikmat mana lagi kamu nak dustakan? Nikmat mana lagi? Kita akan jumpa siri itu nanti insya-Allah. Apa tu? Dan satu lagi antara nikmat Ustaz dalam kehidupan kita, iaitu nikmat kita berbuat kebaikan. Iaitu saya jemput sahabat-sahabat kita untuk share Ustaz. Tekan klik butang share kepada sahabat-sahabat kita yang lain untuk sama-sama bergabung dan sama-sama bersahabat dengan Al-Quran insya-Allah. Jadi itu adalah peluang ya kita mendapat nikmat tauhid dalam Al-Fatihah ni, nikmat tauhid, nikmat jadi hamba dan nikmat ada rasul ya sebagai junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sunnah kepada kita. Itu nikmat. Kerana ada orang yang tidak menghargai nikmat tersebut ataupun dia rasakan bahawa itu bukan nikmat ya Ustaz ya, yang kita perlu beri perhatian. Dan insya-Allah kita nak melihat apakah contoh orang yang tak menghargai nikmat agar kita dapat jauhi. Pada halaman yang ke-14 kita nak melihat apakah ringkasan apa yang ada dalam muka surat 14 ini. Mari kita sama-sama saksikan iaitu daripada ayat yang ke-89 hingga ayat yang ke-89 sebenarnya menyambung tentang sikap kaum Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 89 menyambung halaman 13 yang kita bincangkan sebelum ini. Dan yang keduanya pada ayat 90-91 kaum Yahudi mengingkari kitab yang diturunkan Allah dan membunuh para nabi. Ya, ini adalah tragedi, satu jenayah besar. Dan selepas itu apakah jenayah seterusnya? Bantahan atas klaim mereka bahawa mereka beriman kepada Taurat, kepada Alkitab ya. Jadi ada jenayah demi jenayah yang dibuat oleh kaum Yahudi yang sebenarnya penerangan itu untuk kita ya. Jadi ini sinopsis. Mari kita sama-sama mulakan dengan bacaan ayat yang ke-89 ya di halaman 14. Jom buka mushaf, ambil ataupun kalau perlu muat turun smart Quran ataupun apa-apa perisian untuk memudahkan urusan tuan-tuan. Jom dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Saya serok sikit Ustaz. Saya nak minta izin minum sikit Ustaz. Ya sila. Dia memang dalam bacaan Al-Quran ni Ustaz, dan sahabat-sahabat sekalian, saya perhatikan ada guru-guru ataupun qori-qori Ustaz. Bila masa mengaji tu Ustaz, masya-Allah air dia 1 jug Ustaz. Dia memang baca dan minum. Memang baca minum ya. Okay. Sila. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran semua,
Kita hari ini kita berada di muka surat 14. Masya-Allah. Ustaz, dah 14 muka surat Ustaz, kita belajar Ustaz, kita baca dengan tadabburnya, dengan tajwidnya. Ni 14 ni dah dekat 20, dia nak habis satu juzuk. Betul Ustaz, kita dah nak habis juzuk yang pertama Ustaz Masya-Allah. Seronok Ustaz, rasa gembiranya subhanallah. Dia bila juzuk pertama kita namakan sebagai musim pertama. Jadi maksudnya habis musim pertama ni kita pergi pada musim kedua pula ya. Jadi harapnya musim-musim ini memberikan kita bukan musim ni apa nak bagi suasana baru dalam kehidupan kita belajar ya terus selama 604 halaman ini insya-Allah. Jadi nanti insya-Allah sahabat-sahabat Al-Quran semua mungkin nanti satu masa nanti kan bila kita dah belajar semua dan izin Allah Subhanahu taala kita dapat habiskan bacaan ini, kita akan ingat balik musim pertama dulu kan, masa mula-mula tu Allah saya waktu tu mengantuk betul lah belajar. Contoh contoh. Jadi kita akan ada kenangan-kenangan manis bersama Al-Quran bersama dengan sahabat kita semua. Jadi sebab itu saya cakap kalau boleh kita ada 4 kali dalam satu hari Ustaz. Perkongsian kita ini kalau boleh kita jangan lepaskan peluang ini tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semua, ayat demi ayat kita baca ini. Dan hari ini kita berada di muka surat 14 iaitu ayat yang kita nak bermula pada ayat 89. Dalam muka surat ini tuan-tuan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita ada 5 ayat saja, sama juga dengan semalam kita baca 5 ayat juga. Maksudnya dalam satu ayat ini ayat dia panjang-panjang walaupun 5 ayat. Betul. Ayat dia panjang-panjang dan ayat dia mencabar. Jadi nanti tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya masa saya baca nanti dan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua dipandu oleh mushaf Al-Quran atau mashaf dalam kaca TV itu. Jadi boleh perhatikan dekat mana yang ada tanda warna tu, boleh berhenti dekat mana dan boleh ibtidak ataupun boleh mulakan bacaan dekat mana. Kadang-kadang dia tanya Ustaz, warna merah ni apa maksud dia? Warna hijau ni apa maksud dia? Jadi yang warna hijau tu tuan-tuan dan puan-puan menandakan kita boleh berhenti dekat situ tetapi kita kena mulakan bacaan balik pada permulaan warna hijau tu. Kan? Yang warna merah pula kita boleh berhenti pada hujung warna merah itu dan kita tak perlu patah balik, kita teruskan bacaan pada kalimah selepas warna merah itu. Itu tanda warna-warna itu sebenarnya membantu kita untuk dari segi memulakan bacaan dan juga memberhentikan bacaan. Okey, baik. Jom kita mulakan. Saya nak baca hari ini Ustaz. Saya nak cuba Tarannum Nahwan lah Ustaz. Nahwan sebab saya minat Syekh Mahmud Khalil Al-Husari yang banyak baca dengan Tarannum Nahwan. Jadi saya nak cuba, cuma bacaan dia agak lambat sikit. Tapi tak apalah untuk kita belajar insya-Allah. Mula ayat pertama ni. Ayat 89 saja Ustaz. Ya. Okey, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 89. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai pada mereka apa yang telah mereka mengetahui, mereka mengingkarinya, maka Allah melaknat orang-orang yang ingkar. Di hujung itu sahaja ayat 89 itu ada perkataan al-kafirin. Ini bila ada alif lam ini maksudnya bukan biasa-biasa. Yang kita dah belajar. Betul, ini adalah spesifik ya kepada satu kumpulan orang yang kufur, yang ingkar. Dan siapa mereka ini? Allah cakap dalam ayat 89 ni, sampai pada mereka kitab Al-Quran ya, kitabun yang ada yang kita baca sekarang ini min indillah, daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, musaddiqul lima ma'hum. Penting sangat, ia membenarkan apa yang ada di kalangan mereka. Maksudnya mereka ada Taurat. Dalam Taurat itu dah ada dah cakap pasal Al-Quran. Subhanallah. Dah ada. Tetapi apa yang berlaku pada mereka ya, mereka kufur ya, kufur kepada nikmat kitab ini. Mengapa nanti kita tengok ya, tetapi sebenarnya Allah tambah lagi, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru.
ya, iaitu mereka meminta kemenangan atas orang-orang yang ingkar. Mereka sendiri yang minta, ya, kalau boleh saya nak dapat bantuan kemenangan daripada Allah SWT, dan Allah kata okey, sila rujuk kepada kitab ini. Siapa audiens perkara ini adalah orang ahli kitab, orang-orang Yahudi. Dan perkara ini yang menyebabkan kita kena beri perhatian, iaitu falamma ja'ahum ma arafu, bila mereka dah kenal, dah tahu dah perkara itu, kafaru bih. Masya-Allah. Mereka kata pasal ini bukan daripada geng kami, ya, datang bukan daripada Bani Israel, maka mereka akhirnya yang minta awal-awal, yang minta kemenangan, tetapi mereka sendiri yang kufur daripada apa yang mereka minta. Dalam kes kita zaman sekarang Ustaz, ya, kalau kadang-kadang kita doa, ya Allah, aku nak belajar Al-Quran, aku nak dapatkan kemenangan untuk orang-orang beriman, tiba-tiba kita jumpa orang lain pula, bukan geng kita, kan, bukan geng kita ke, ataupun dia kaum lain ke, ataupun mungkin bukan kawan-kawan kita. Kita rasa macam tak naklah saya belajar dengan ustaz tu contohnya. Itu adalah perasaan perkara yang pernah berlaku pada Bani Israel, dan Allah kata ini adalah satu laknat. Allah melaknat orang yang minta daripada Allah, minta kemenangan, bila Allah dah tawarkan dia kata tak nak. Ya, itu sambungannya bagaimana kita baca pada ayat 90 hingga 91, bagaimana Allah menemplak kepada sikap ini. Silakan Ustaz. Baik, saya sekali lagi Ustaz. Bismillah. Okey, ayat 90 dan 91 Ustaz, Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat 90 dan 91. Ayat ni pun panjang, tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. So kena hatikan betul-betul dekat mana kita nak berhenti, dan juga kita nak mulakan balik bacaan kita. Tak salah kalau kita ada, mungkin barangkali ada pensel Ustaz, ada pensel sikit yang boleh kita padam balik, kita tanda sikit dekat mana yang kita nak berhenti dan mana kita nak mula balik. Baik. Saya nak sambung lagi dengan murattal nahwan saya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 90 hingga 91 ini Ustaz, ya, menyambung kembali peristiwa Bani Israel, dan ia ada kaitan dengan kita sebagai umat Islam yang mendapat hidayah, ya, kita mendapat Alkitab, macam mana kita berinteraksi dengan kitab kita. Jadi ya, semacam Allah membongkar baliklah saya, ya, kepada orang-orang Islam, pada kita semua tuan-tuan yang berada di rumah, Allah bongkarkan sebenarnya apakah psikologi orang-orang yang mendapat Alkitab ini, ya. Ayat ke-90 itu sangatlah buruk mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah. Kerana apa Ustaz? Baghyan,
istilahnya dengki. Rupa-rupanya antara sebab seseorang itu dia ada peluang untuk berubah, tetapi akhirnya dia tidak mau berubah, Bani Israel ini, kerana dia rasakan bahawa dia ni datang bukan daripada geng kami, ya, fadal yang Allah beri ini, kurniaan Allah beri ini, mengapa tak bagi pada kami Bani Israel, tetapi Allah bagi kepada orang Arab. Jadi mereka ni tak puas hati betul, ya, tak puas hati betul, padahal Allah kata alamay yasha'u min ibadih, Allah boleh sahaja beri kepada mana-mana hamba kurniaan ini. Kurniaan yang dimaksudkan sini salah satunya wahyu, dan kalau dalam konteks kita sekarang ini tuan-tuan, wahyu itu mungkin diterangkan oleh orang-orang tertentu. Kalau kita dapat belajar dengan orang-orang begini, ini adalah kurniaan Allah, jangan dengki. Pasal dengki ini terutama nanti kita akan lihat lagi dalam halaman seterusnya, cabaran dengki ini amat ketara terutama kepada orang ahli kitab, orang yang pakar pada kitab. Jadi ini warning pada saya lah ni, kan, kalau katakan saya ni ada sikit-sikit kefahaman, saya kongsikan dengan tuan-tuan, saya kena ingat bahawa ada lagi orang lebih pandai, dan sebenarnya itu yang kita galakkan tuan-tuan ikut My Quran Time. Bukan ini sahaja, lepas ini cari ustaz lain, ya, pergi dengar, dalami lagi. Kita 1 jam 1 muka surat, ya, sama tapi sama sebenarnya dengan ya, saya Zak, sama Ustaz. Kadang saya baca, kan. Betul. Jadi tuan-tuan perempuan buaya baca juga, tapi saya tak dapat dengar. Tak dapat dengar. Tak dapat Cari dengar. ustaz, kena cari Ustaz. cari tempat untuk belajar, ya. Dan Allah menyatakan di sini panjang ayat ini, dengan sebab itu faba'u bi ghadabin ala ghadab. Masya-Allah. Disebabkan oleh mereka ni dengki dan kemudian kufur kepada, kalau zaman dahulu pun mereka dengki juga. Dia dengki sesama mereka, ya. Ghadab, kemurkaan Allah pada mereka, dan juga ghadab lagi satu kerana mereka ini dah tak beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ya. Jadi inilah yang membawa kita kepada surah Al-Fatihah ayat 7. Ghairil maghdubi alaihim. Ini penerangannya. Kisahnya itu dibawakan walil kafirina azabum muhin, bagi orang-orang yang, sekali lagi, ini bukan kafir biasa-biasa, al-kafirin, azabum muhin, azab yang menghinakan. Masya-Allah. Apa maksud azab hina? Maksudnya mereka akan dihina di dunia, kena hina. Yahudi kan sampai sekarang kita kutuk, kalau orang cakap kau Yahudi, memang rasa macam amat hina. Padahal itu bukannya hanya datang daripada manusia. Allah berikan kerana mereka itu menjemput kemurkaan daripada Allah. Itu yang kita minta jauhkan. Dan ayat 91 itu panjang lagi, panjang. Wa idza qila lahum aminu, diseru pada mereka berimanlah, kan, atas apa yang telah diturunkan. Dia kata apa? Nu'minu bima unzila alaina. Kami memang beriman pada apa yang diturunkan ke atas kami. Tapi sebenarnya mereka sebenarnya tak beriman. Allah cakap wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq musaddiqan lima ma'ahum. Mereka sebenarnya kufur. Pasal apa? Pasal dalam Taurat itu ada cerita pasal kedatangan Rasul akhir zaman, tetapi sebenarnya bila datang daripada orang Arab, ya, dia kata, ya, apa pelajaran untuk kita juga, tuan-tuan, ya, yang berada di rumah, untuk saya lah. Sebenarnya kalau kita kata betul-betul beriman kepada Alkitab, jangan dengki, ya. Kalau kebenaran itu datang daripada siapa saja, kita terima, ya. Dan kalau katakan kita betul-betul percaya kepada Al-Quran ini, kita betul-betul membenarkan. Itu membawa kita pada perkataan kita hari ini, sadaqah. Mari kita perhatikan apakah perkataan hari ini. Sadaqah yang berulang di dalam Al-Quran sebanyak 155 kali, ya, maksudnya membenarkan, ya. Jadi sebenarnya kalau dalam ayat 91 tadi, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal Al-Quran itu memang membenarkan, ya. Dan itu sebabnya Abu Bakar digelar As-Siddiq. Dia membenarkan apa saja Nabi bawa daripada wahyu itu. Masya-Allah. Dan Siddiq ini bukan sekadar dalam hati, dia akan dijelmakan pada perkataan dan pada perbuatan. Masya-Allah. Sebabnya kalau Abu Bakar itu, Ustaz, ya, digelar As-Siddiq ni satu makam, ya, satu makam. Dia nabi. Kita baca ayat yang ke-7 tu, an'amta alaihim, penerangannya ialah satu nabi, bawah sikit siddiqin, bawah lagi syuhada wassalihin. Jadi siddiqin itu adalah orang yang betul-betul membenarkan Al-Quran. Dan Abu Bakar Siddiq, kan, kalau dalam wallet ada apa-apa saja nak bagi macam tu je. Kita tak ada cek dulu ke apa semua, tak ada dah. Itu harapnya kita dapat membina keimanan begitu,
dengan kita makin berinteraksi dengan Quran. Bertemu lagi kita My Quran Time, baca, faham, amal. Bertemu kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Kita sama-sama ingin membaca, kita ingin memahami apakah yang Allah sampaikan kepada kita sebagai satu hidayah, satu hadiah yang amat istimewa. Allah menjaga kita, alhamdulillah rabbil alamin. Allah bukan biarkan kita begitu sahaja, tetapi Allah tarbiyah kita dengan SOP, manual Alkitab. Dan pada kali ini kita akan teruskan, ya, pada halaman 14 ni kita akan teruskan bacaan. Tapi sebelum itu mari kita lihat apakah komponen tajwid yang kita nak sentuh pada hari ini, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala sekalian, hari ini kita beralih ke bahagian tajwid, tapi masih lagi dalam tajuk besar kita, iaitu lahnul jali, kesalahan besar, kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang nyata. Yang maksudnya kesalahan nyata ni maksudnya orang-orang awam pun dia boleh kesan, even anak-anak kita sendiri pun boleh kesan, tadi kan abah baca salah baris lah maksudnya. Itu yang kita consider sebelum ni, tersilap baris. Yang hari ini kita nak bincangkan, boleh perhatikan di kaca TV kita, iaitulah kita nak berkongsi kesalahan besar yang seterusnya, iaitulah salah bacaan panjang pendek. Maksudnya tempat yang panjang kita baca pendek, tempat yang pendek kita baca panjang. Kenapa? Kerana dia boleh menyebabkan berubah makna. Contoh pada ayat innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha la yuhibbu, tu la tu kita baca dengan dua harakat panjang, dibaca panjang. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir, la yuhibbul kafirin. Tetapi tiba-tiba kita baca dengan pendek, innallaha la yuhibbul kafirin. Masya-Allah. Kenapa? Kerana makna dia kalau yang tu dia boleh jadi sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang kafir. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, innallaha la yuhibbul kafirin, innallaha la yuhibbul kafirin. So jauh dia punya jauh sangat Ustaz. Makna sebelum ni kalau kita kongsi an'amta dengan an'amtu, itu baris, yang ni panjang pendek dia, boleh menyebabkan berubah makna. So antara itu kesalahan yang besarlah, lahnul jali dalam bacaan, kita kena elakkan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz atas perkongsian sebentar tadi tentang tajwid kita penting sangat, kerana apabila kita baca panjang pendek itu itu maksudnya tidak. Tapi kalau lam yang pendek itu adalah penekanan yang membawa mengubah maksud sebentar tadi, daripada Allah tak suka jadi Allah memang suka, ya, itu yang disampaikan sebentar tadi. Baik, jadi kita nak meneruskan dalam ayat yang ke-92 dan 93 dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Okey, baik. Sahabat-sahabat semua, kita nak sambung bacaan kita, masih lagi di muka surat 14. Dua yang terakhir untuk muka surat ini. Saya suka Ustaz sebut tadi kalimah yang kita kongsikan pada hari ini, Ustaz. Sedekah, Sedekah. Dan perkataan tu penting dalam dua ayat yang telah kita baca sebelum ini, iaitu ayat 89 dengan ayat 91, sebab baris dia. Yang atas sekali tu musaddiqun, baris dua di hadapan, dan yang bawah ayat 91 musaddiqan. Ini bukan kata sahabat-sahabat yang tersilap. Kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang bila jadi imam, musaddiqun ke musaddiqan, jadi kita terkeliru kan. So dan sebenarnya nanti kita kalau baca sadaqallah pun itu pun kena betul juga kan. Dan maksud sadaqallah itu maksudnya Allah membenarkan ya, apa yang kita baca ini. Kadang-kadang kita rasa sepatutnya saya membenarkan, tapi tak penting kita benarkan. Yang penting Allah benarkan. Subhanallah, subhanallah. Okey, jadi kita sambung tuan-tuan dan puan-puan, 92 dan 93. Ayat ni pun panjang juga, kena perhatikan juga tempat waqaf dan ibtida insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'akum
موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Surahul Azim. Terima kasih Ustaz. Ayat 92 93 panjang ya. Setengah muka surat ya. Hampir ya. Walaqad ja'akum Musa ya. Ini sambungan daripada peristiwa ayat 91 tadi bila diajak kepada Bani Israel ini aminu bima anzalallah ya, berimanlah kepada apa yang telah diturunkan. Dia kata kami memang beriman dengan apa yang diturunkan ke atas kami. Dia nak beritahu ke atas kami ya, bukannya kepada kamu tu. Padahal kalau betul-betul beriman kepada apa yang dia turunkan pada Taurat, Taurat itu ada isi tentang Quran dan Quran pun membenarkan Taurat. No issue. Kan? Tak ada isu. Tetapi apa? Kerana mereka ini ada yang Allah cakap tadi baghyan bainahum. Bila cakap mereka itu sebenarnya saya pun kena tengok balik ya, bahawa sebenarnya apabila kita minta kemenangan, minta daripada Allah sesuatu, jangan kita kufur pada permintaan tersebut. Jadi dalam ayat yang ke-92 ini ataupun 91 dulu kita reverse balik, antara jenayah yang mereka buat bukan sekadar mereka tidak benarkan, malah mereka membunuh para nabi. Masya-Allah. Dia bunuh orang yang bawa mesej kebaikan. Pasal orang bawa mesej kebaikan, kadang-kadang dia tegur perkara tak semestinya bawa berita baik je Ustaz. Betul, Ustaz. Ya, bila kita baca Quran ini, kalau kita dalam My Quran Time ini, kadang-kadang perkara itu mungkin tuan-tuan rasa oh saya dah buat. Tapi ada juga perkara yang mungkin saya cakap nanti pasal ini tilawah Al-Quran. Masya-Allah Ustaz. Allah tegur, saya kena sampaikanlah kan. Dan mungkin ada yang kata saya tak puas hati betul lah pada pentadabbur itu. Nak buat macam mana kan? Saya bukannya boleh ubah-ubah. Kalau tidak saya pun jam sekali masuk dalam apa yang ada di dalam surah ini. Jadi dalam ayat 91 mereka membunuh. Okey, satu. Kemudian Allah kata, okey, kami bawakan bukti seterusnya. Kamu dulu dapat Nabi Musa, ya. Ini mereka di Madinah. Kamu dapat Nabi Musa, ada bukti-bukti bil bayyinat. Masya-Allah. Tapi lepas itu kamu ambil pula ajl. Ajl ini adalah anak lembu yang kalau dulu itu anak lembu daripada apa? Daripada emas. Dia ambil, dapat inspirasi dengan digoda oleh Samiri. Ini kisahnya yang kita dah tengok. Jadi apakah yang berlaku? Allah cakap wa antum zalimun. Kamu ni memang zalim. Betul. Allah bawakan hujah kedua, ya, hujah kedua agar mereka ni kata beriman sangat, tapi sebenarnya kamu ni buat perangai. Dah bagi Nabi Musa, pasal Nabi Musa ni memang dihormati, diangkat oleh orang-orang Yahudi. Okey. Dan seterusnya bukan sekadar itu, ayat yang akhir daripada muka surat 14 ini, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Yang ini bukan sekadar dia bunuh nabi, bukan sekadar dia main-mainkan Nabi Musa, ini dia main-mainkan Allah. Masya-Allah. Dia main-mainkan Allah. Apa katanya? Bila diambil perjanjian, dia kata apa? Allah cakap, ambillah perjanjian ini, pegang betul-betul, ma atainakum biquwwah wasma'u. Dengan segala kekuatan dan dengar elok-elok. Dengar ya, macam tuan-tuan yang ada di rumah, dengar elok-elok, gunakan segala kekuatan untuk baca, untuk faham dan kita nak amalkan semampu mungkin. Kalau kita ada kuasa, kita guna kuasa. Kalau kita ayah kena panggil anak. Kalau katakan kita ada telefon 3-4 telefon itu, gunalah kan. Gunakan kekuatan yang ada. Kata mereka apa? Kata orang Yahudi ini, sami'na, kami dengar,
wa asaina. Oh, sami'na kira. Tapi wa asaina. Kami derhaka. Itu yang mereka buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, dia dengan nabi boleh bunuh, boleh boleh dia pergi menyembah lembu pula tu, anak lembu itu, dan dengan Tuhan pun dia boleh mainkan. Masya-Allah. Dia boleh permainkan. Apakah pelajaran untuk kita? Pelajarannya ialah kita dengar juga, dengar My Quran Time ya, ataupun ada ceramah ke apa ke, tapi kalau kita tidak betul-betul jaga hati kita, pasal surah Baqarah ini banyak pasal hati sebenarnya. Ya, kita mungkin jadi orang yang membuat maksiat ataupun wa'asaina. Maksiat daripada perkataan asa itu membawa kepada perkataan derhaka. Mengapa boleh jadi derhaka tadi? Kita dah bincang tadi, kerana ada dengki, rasakan bahawa ini tak seperti yang kami inginkan. Tuhan tolong ikut keinginan kami, ya, bukannya kita ikut kepada apa yang Allah inginkan. Jadi inilah sehingga kan mereka tak puas hati. Allah nak Nabi Muhammad daripada orang Arab jadi rasul, dia tak puas hati. Itu nak menunjukkan apa? Ikut kepada keinginan diri sendiri, dan Allah menemplak dengan apakah yang berlaku? Wa ushribu fi qulubihimul ajl bi kufrihim, ya, iaitu wa ushribu ni asalnya daripada syaraba, maksudnya minum, Ustaz. Ya, minum macam Ustaz minum tadi tu. Dia minum masuk kan. Allah cakap wa ushribu, kami bukan minum kan, kami serapkan. Kan air itu serap kan. Dia serapkan pada hati mereka itu lembu tersebut kerana kekufuran mereka. Jadi dia minum lembu ke? Bukan minum lembu. Dia diserapkan dengan apa? Dengan kepercayaan bahawa lembu ini ada sesuatu, ada manfaat, padahal tak ada apa pun. Tak ada apa. Ya. Jadi ini kesan daripada apa? Kerana penderhakaan mereka kepada mesej daripada Allah. Qul. Sekali lagi ada perkataan bi sama. Ya, bi sama tadi ada ayat yang ke-90, ada bi samashtaraw bihi anfusahum. Kat sini pun Allah cakap bi sama ya'murukum imanukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Allah ulang sekali lagi, bi sama, bisa ni maksudnya sesuatu yang buruk sangatlah. Teruk betul lah kamu ni. Lebih kurang kan. Apa sahaja yang telah diseru, ya, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Kalau betul lah kamu ni beriman dengan Taurat, kemudian kamu bunuh nabi, kamu pergi sembah apa Ustaz? Sembah lembu. Kemudian Allah suruh sila buat ini, tak nak Allah. Kan? Teruk sangatlah kamu ni. Apa ini, iman apa ni? Kan? Dan adakah ini berlaku pada umat Islam? Ia boleh berlaku, Ustaz, ya. Ada umat Islam yang dia kata saya beragama, tapi dia sanggup sampai membunuh orang. Jangan, Ustaz, tuan-tuan, ya, kita kena jaga, ya, apa-apa sahaja yang menyebabkan pembunuhan. Kadang-kadang ada orang kata tapi saya tak bunuh orang, saya bunuh nyamuk aje. Kan contohnya kan. Tapi kalau kita terlibat dalam contohnya pemerasan buruh contohnya, ataupun kita tidak menjaga alam sekitar kita, ya, yang apa-apa membawa ada mudarat, ataupun projek kilang kita, asapnya dengan bahan kimianya, semua perkara yang boleh mengganggu kepada kehidupan, itu kita kena jaga-jaga. Ya, lebih daripada itu ialah jangan sampai kita mempermain-mainkan. Kalau Bani Israel, Nabi Musa, kita mempermainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ada sunnahnya. Ya, kita cuba perjuangkan sehabis baik. Dan yang ketiga tadi ialah jangan main-mainkan Allah. Ya, main-mainkan Allah ni salah satunya ialah bila kita rasa Allah tak perhatikan saya kot. Ataupun tak apa, saya buat dosa ni nanti Allah ampunkan. Kalau masuk neraka aku berapa hari? Itu yang kita belajar dalam page sebelum ini kan. Dan Allah cakap bi sama ya murukum bihi imanukum. Kamu punya iman ni lain macam lah. Lain macam. Yang kita doakan agar Allah memimpin kita dengan iman yang betul. Macam mana? Hidayah daripada Allah. Macam mana? Al-Quran yang kita dalami pada hari ini. Baik, sebelum kita meneruskan, Ustaz, ya, dengan resolusi, kita nak minta Ustaz kongsi sikitlah ulang balik pada ayat yang ke-92 itu. Kerana ayat 92 itu mempunyai penekanan yang penting, hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau Yahudi, orang Yahudi ada kaitan dengan Nabi Musa, Allah nak beritahu kepada kita sebenarnya jangan lupa hubungan saya lah, ya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak
memberi sumbangan, ya, berjuang 23 tahun, menghadap kepada orang-orang begini, buat perangai ni. Sebelum ini ustaz ni kita bincang tentang yang bila nak sembelih lembu tu, warna apa. Mula-mula dia cakap lembu je. Lepas tu bila kita dah datangkan, dia apa, bertanya lagi ataupun dia usul lagi. Maksudnya menampak dia punya nak mengelak. Ya, jadi sebabnya kita harapkan kita taklah jadi umat Nabi Muhammad yang suka mengelat dan mengelak, okey, tetapi jadi umat Nabi Muhammad yang sentiasa bersama, ya. Mari kita tengok kepada ayat 92 sekali lagi bersama dengan Ustaz Tarmizi. Saya nak cuba ayat 92 ni dengan bacaan mujawad saya. Panjang ayat ni, panjang. Saya cubalah mana tempat yang sempat saya sampai nafas nanti insya-Allah. Saya nak cuba insya-Allah. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu mengambil patung anak lembu sebagai sembahan setelah pemergiannya Nabi Musa pergi bertemu Allah SWT, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Itu kalau kita baca terjemahan Ustaz ya. Bila kita tengok kepada bahasa Arabnya ini, ya, kita nampak bahawa walaqad, maksudnya bila sungguh benar-benar datang Nabi Musa itu, ia bukannya main-main, ya, tetapi memang taukid, ya, lam, itu yang kita belajar tadi Ustaz, bila lam yang pendek tu, lam kat situ, walaqad ja'akum Musa, ya, Nabi Musa datang bil bayinat, dengan bukti yang nyata, ya. Kalau katakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti yang nyata salah satu yang masih kekal sampai sekarang ini namanya Al-Quran. Ya. Jadi di situ apakah yang Allah tegur kepada Bani Israel? Kemudian kamu mengambil ajla min ba'dih, kamu ambil ajal itu, anak lembu itu, selepas Nabi Musa pergi bertemu Allah. Kalau Nabi Muhammad dah pergi, Ustaznya telah wafat, janganlah sampai kita ambil ajla, ya. Zaman ini mungkinlah ada yang kata saya tak ambil anak lembu, kan, tapi anak lembu ini sebagai satu lambang berhala. Sekarang saya ada tengok dekat kereta-kereta Ustaz, ya, dia ambil yang dia beli kat kedai RM2 tu, dream catcher. Oh, subhanallah. Itu juga adalah satu perkara yang salah. Sebenarnya dia ingat macam nanti saya ada angan-angan, nanti angan-angan tu akan terkumpul dekat tempat itu, nanti itu adalah perkara syirik yang sebenarnya kalau Nabi ada zaman ini, tengok dalam kereta ada dream catcher tersebut, ya. Kalau tuan-tuan tak tahu, jangan tak payahlah tahu, ya, ataupun tahu untuk dielakkan. Adik-adik yang ada, ya, jangan sampai kita letak dekat beg kita, ya, perkara-perkara yang boleh membawa kepada al-ajal tadi. Secara halus Ustaz, kecil. Ya, perkara-perkara kecil, dan beli RM2. Cantik pula tu. Dia nampak macam teng 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 teng. Tetapi ada orang dia beli pasal nak cantik je. Okeylah, ya. Tetapi kita kena ingat, ada orang yang dia beriman dengan perkara tersebut. Yang lebih bahaya lagi Ustaz, bila dia dah tanam angan-angan semua tu, bila tak tercapai, dia tak capai. Ataupun kalau dia tercapai dia lagi kata, bahaya. Kalau macam ni saya pergi kedai RM2 lagi lah, kan, beli lagi banyak dream catcher tadi, ya. Jadi banyak perkara berhala ini boleh datang dalam bentuk fizikal, ya, boleh dalam, ada orang kata saya tak ada pun patung ke kat rumah, tetapi lebih daripada itu berhala itu juga adalah berhala dalam diri, ya. Sebabnya kalau kita melihat pada surah Al-Baqarah ni, nama pun surah Al-Baqarah, Allah suruh sembelih,
Baqarah. Pasal dalam tradisi manusia, Baqarah ini sebenarnya adalah lambang berhala yang menjadi sembahan pada agama. Yes. Ya, dan agama, kalau kita tahu, agama yang menyembah lembu ini kita dah tahu. Betul. Daripada dulu sampai sekarang masih ada lagi agama itu. Betul. Ya, yang kita harapkan tuan-tuan, agama itu ataupun berhala itu fizikal kita tidak mahu, tetapi juga dalam diri kita. Ya, salah satu berhala yang kita belajar sebentar tadi ayat 90 adalah baghyan. Ya, baghyan, rasa dengki, tak puas hati kalau fadal, kelebihan dapat pada orang lain. Padahal kita dah belajar dalam surah Al-Fatihah, kita baca alhamdulillah, segala pujian dan kesyukuran pada Allah. Ya, maksudnya apa? Kalau nikmat itu pada kita, alhamdulillah. Ya, kalau nikmat itu dapat pada orang juga lain, alhamdulillah. Ya, jadi itu sebabnya surah Al-Fatihah itu diterangkan oleh surah Al-Baqarah, dan dalam kes ini Allah beritahu jangan jadi seperti orang yang dimurkai. Mereka ni jenis tak puas hati je. Kan? Itu sebabnya adik-adik yang kat rumah, ya, yang kalau dapat tengok abang ada dapat sesuatu lebih, dia dapat hadiah kan. Jangan cakap hadiah medal plastik je pun, jangan cakap begitu. Jangan cakap begitu. Kita kata tanya abang, ya, alhamdulillah Allah bagi kemenangan pada abang. Nanti adik pun nak juga abang doakan adik, ya. Itu adalah kaedah agar adik-adik sekalian jangan jadi seperti Bani Israel yang panjang kita ikuti dalam surah Al-Baqarah. Jadi sebelum itu kita nak tengok kepada resolusi Ustaz, ya, sebelum kita melihat pada doa kita pada hari ini, insya-Allah. Apakah 3 perkara sebagai sinopsis, sebagai bukan sinopsis, sebagai resolusi kita pada hujung ini Ustaz, ya. Mari kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, kita manfaatkanlah hidayah betul-betul. Jangan mempermainkan Allah kerana ikut sifat dengki. Ya, perasaan dengki ini dia boleh menyebabkan daripada kita amat beragama jadi orang yang memusuhi orang lain yang juga beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, elakkan keimanan batil ataupun palsu. Ya, keimanan batil itu maksudnya tidak berdasarkan pada Quran, ikut keinginan diri sendiri. Tuhan tolong ikut saya, ataupun agama tolong ikut saya, bukan kita ikut agama. Dan yang ketiganya, gunakan kesungguhan tuan-tuan, pangkat, duit, harta, segala tenaga untuk melaksanakan syariat Allah. Ya, itulah seruan daripada ayat 93. Moga-moga Allah kurniakan kita, Ustaz. Mari kita sama-sama berdoa Allah memberi izin kita beramal dengan perkara ini, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan ketetapan iman kami kepadamu, ya Allah. Jadikan kami orang yang benar-benar beriman kepadamu seluruhnya, bukan sebahagian-sebahagiannya saja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan buat kami, kurniakan kekuatan semangat buat kami, ya Allah, untuk kami benar-benar melaksanakan titah perintah-Mu, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mata kami ini, ya Allah, hiburkan ia selalu dengan kalam-Mu Al-Quran. Kami bacanya, memahaminya, mengamalkannya, ya Allah. Telinga kami, ya Allah,
telinga yang suka mendengar bacaan Al-Quran, lidah kami, lidah yang fasih menyebut kalam-kalam-Mu ya Allah, seperti kami fasih menyebut kalimah-kalimah yang lain, perkataan lain ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sailin, perkenankan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi atas bacaan doa amin, tadi. ya Moga-moga Allah memberikan kekuatan pada kita, ya, kita gunakan kekuatan kita untuk berpegang kepada Alkitab ini, ya, dari segi baca kita gunakan kekuatan belajar betul-betul tuan-tuan, faham, kita gunakan kudrat yang ada. Semalam kita ada seorang memanggil kita Ustaz ya, 71 atau 72 tahun daripada Seremban ya, yang menyatakan bahawa sekaranglah makcik boleh belajar, tak sanggup nak berpisah dengan apa ni. Ada berita, cerita dia kata bahawa apa, bil dia tak bayar RM7, nak dipotong TV, dia kena pergi ke Seremban itu untuk bayar. Dia kata makcik kena naik teksi, tak ada kereta, tapi alhamdulillah ada orang kata makcik tak apa, kami bayarkan. Subhanallah, ya. Itulah perjuangan tuan-tuan, perjuangan, dan harapnya tuan-tuan terus menyokong kempen My Quran Time ini, ya, salah satunya dengan kempen wakaf untuk ummah, ya. Wakaf untuk ummah ini adalah usaha untuk kita menyebarkan lagi, kita nak sampaikan mushaf ini pada makcik-makcik, pada pakcik-pakcik yang mungkin tidak ada RM7 pun. Betul, ya, tidak ada RM7, tetapi mereka inginkan hidayah daripada Al-Quran. Jadi dengan sumbangan tuan-tuan dalam wakaf pada hari ini, kita doakan, kalau semalam sudah berwakaf, hari ini ada lagi RM10 ke RM5 ke, silakan. Harapnya itu Allah mudahkan kita, Allah buang barian dalam hati kita ini. Kerana apa? Kerana kita menyokong bersama, kita ingin jadikan umat ini wahidah, ya, sebagai umat yang bersatu atas tali Allah dengan panduan daripada Al-Quran. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok Ustaz, ya. Jadi ulangan pada jam 5 nanti, 5 petang, jam 10 malam, ya, dan juga pagi besok 6 pagi ya. InsyaAllah tuan-tuan teruskan berkongsi. Kalau ada nota yang tuan-tuan tulis ke apa ke, boleh kongsi dekat Facebook, ya, ataupun boleh sahaja kongsi dengan kawan-kawan. Boleh juga kongsi dekat Facebook Sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran, ya, ada grup Sahabat Al-Quran, tuan-tuan cari, boleh, ya, boleh kita sama-sama kongsikan agar di dalam kehidupan kita ni Ustaz, ya, kita buat yang terbaik semacam Ustaz doa tadi. Kalau boleh Quran ini bukan saja kita saja yang melihatnya, ya. Siapa lagi lihat Ustaz? Kalau boleh kita nak ahli keluarga kita, masyarakat, komuniti kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak remaja kita Ustaz, di pusat-pusat pengajian, anak-anak kita di sekolah sekolah tahfiz Ustaz, kali Quran mereka Allah tak ada terjemahan dan sebagainya. Kita boleh sampaikan bahawa mudah-mudahan dengan Quran yang kita wakafkan itu, salah satunya dengan cara dia melihat kepada terjemahan memudahkan dia menghafal Al-Quran. Dia hafaz, kemudian dia ulang sepanjang hidup, jadi imam, pahala masuk pada siapa kat? Allahu Akbar, masya-Allah. Pada kita semua tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi moga-moga Allah terima amal kita dalam perjalanan kita menuju akhir, bukan sampai 604 habis Ustaz, ya. Itu maksudnya kita baru round 1. Round 1, ya. Musim 1, round 1 panjang lagi, tapi harapnya Allah terima dan terus kita berada dalam program My Quran Time, baca, faham, amal. Jumpa lagi insya-Allah.